Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan untuk saya pada petang ni. Datuk Pengerusi, perkara pertama yang saya nak sebutkan untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Berguna adalah berkenaan dengan maksud pembangunan 00600 untuk pembangunan infrastruktur asas. Saya nak sebutkan secara spesifik, daripada semua kementerian yang kita ada, inilah kementerian yang mendapat peruntukan pembangunan yang paling sedikit. Saya pun bersimpati dengan menteri dan timbalan menteri. Kebetulan kedua-duanya sahabat saya. Saya harap sebenarnya lebih banyak peruntukan patut diberikan supaya kementerian ni boleh berdaya maju, lebih proaktif dalam melaksanakan rancangan. Cuma saya nak sebut di bawah maksud pembangunan 00600, pembangunan infrastruktur asas. Tahun lepas 39.9 juta, dalam bajet 2021, bajet kali ini 53.5 juta, ada naik. Dan ia juga merupakan sebahagian besar daripada peruntukan pembangunan untuk kementerian ni. Saya nak tanya, apakah jenis infra yang akan dibangunkan, dinaik taraf, diperbaiki ataupun diganti baru, ataupun ada benda-benda perkara baru yang akan dimajukan, dibangunkan di bawah tajuk ini. Dan sekali lagi saya ambil kesempatan pada petang ni, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya rasa dah berulang dengar saya cakap berkenaan dengan apakah yang akan kita lakukan, yang akan dilakukan oleh kementerian ataupun agensi terbabit untuk perniagaan online. Ini saya nak sebut, saya nak ulangi. Sebab inilah trend hari ini dan juga masa akan datang. Kalau dulu pergi kedai runcit minimarket, benda tu ada lagi. Tapi trend baru tu, kita kena bangunkan infrastruktur kita supaya pengguna yang kita ada, rakyat kita sentiasa dilindungi dan dielakkan daripada ketirisan oleh mana-mana pihak. Perkara kedua, Datuk Yang di-Pertua, yang saya nak sebut pada petang ni adalah berkenaan dengan butiran 020300, hak ewa kos sara hidup dan penyelidikan. Saya nampak peruntukan pada tahun sebelumnya 3.1 juta. Untuk bajet kali ini kurang sikit 20.6 juta saja. Saya nak sebutkan Yang Berhormat Pengerusi, kos sara hidup ni benda yang sangat besar. Kita jangan pandang remeh. Kita jangan fikir benda-benda yang mungkin kita sebut. Oh, ni jet, apa pertahanan, menteri, apa kementerian luar, itu benda besar. Jangan kita fikir macam ni. Sebab kos sara hidup adalah perkara yang paling dekat dengan rakyat. Orang kampung, orang desa, tak kira di 40M40 yang paling dekat, mereka tak sebut Jack pejuang kita belanja berapa. Yang mereka nak tahu adalah kenapa kos sara hidup harian naik. Kenapa ikan harganya naik. Macam Yang Berhormat, beberapa orang dah sebut dah. Harga sayur naik. Satu hari bulan nanti, roti Kardinia harganya naik. Jadi saya mohon, khas untuk roti ni, saya nak baca laporan tadi, dikatakan bahawa kementerian, wakil kementerian belum lagi bersemuka dengan syarikat tersebut. Saya mintalah kementerian ni supaya menghalang kenaikan pada ketika ini. Kita masih lagi dibelengui di bawah bayangan pandemik. Rakyat masih susah. Kita sebutkan bermacam subsidi bantuan kepada rakyat, tapi harga pula naik. Dahlah harga roti. Saya tak nampak syarikat roti tersebut ada keperluan untuk naikkan harga roti. Dia tak rugi. 18 bulan kita dibayangi oleh pandemik. Syarikat ni tak pernah tutup. Roti tetap laku. Itu makanan asas untuk semua rakyat. Khasnya golongan B40. Jadi saya minta kementerian supaya mengarahkan syarikat tersebut kekalkan harga yang sedia ada. Itu saya rasa sangat mustahak. Kita bayangkan, kalau hari ini sayur naik meningkat, turun, ikan naik banyak. Kalau zaman Kulim Pandai Baru jadi menteri KPDN HEP, saya rasa Pakatan Harapan dah kena balun depan belakang. Kau kena balun dah. Ini bukan soal politik. Jadi kita kena bersama untuk memastikan harga barangan dalam keadaan yang sesuai, berpadanan dengan pendapatan dan kemampuan rakyat. Saya sebagai ahli jawatan kuasa di bawah jawatan kuasa pilihan khas untuk pertanian dan juga perdagangan dalam negeri, saya mohon supaya kementerian ni supaya adakan lipat urus
segera dengan jawatan kuasa ni. Daripada ahli-ahli parlimen, daripada kedua-dua pihak, dalam 2-3 minggu ni untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar oleh pihak kementerian. Dan berkenaan dengan harga barang juga, saya nampak ada 41 juta diperuntukkan untuk butiran 040300 emolument pegawai pemantau harga. Saya nak tahu apakah fungsi mereka, apakah yang mereka telah lakukan dan sama ada mereka ini akan diteruskan macam biasa ataupun tidak. Dan perkara terakhir yang saya sebutkan tapi bukan maknanya tak penting, ia sebenarnya sangat penting. Datuk Pengerusi, saya mohon sedikit tambahan masa kecederaan. Ini berkenaan dengan butiran 041100. Kempen beli barangan Malaysia. Kempen ni kita dah lancarkan dari dulu. Zaman Kerajaan Barisan Nasional dulu. Lepas tu Pakatan Harapan teruskan. Perikatan Nasional teruskan. Hari ini Kerajaan Keluarga Malaysia kita teruskan. Bagus, 20 juta. Kalau boleh saya minta lebih lagi. Sebab saya anggap ia sebagai sesuatu yang perlu kita galakkan. Bukan setakat kita nak kawal aliran wang tunai itu dalam negara kita. Jauh lebih penting adalah kalau semua rakyat Malaysia beli barangan buatan Malaysia, apa yang terjadi adalah ia mewujudkan jauh lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sendiri. Sebab produk itu dibuat di sini. Jadi rakyat kita. Jadi ia merupakan satu rangkaian. Saya nak sebutkan di sini. Saya minta maaf ya, Datuk Pengerusi. Ini baju yang kami semua dapat 2 hari dulu. Ya, baju keluarga Malaysia. Kualiti dia baik. Saya malam tadi nak cuba nak pakai. Memang bagus. Cuma saya nak utarakan satu kekecewaan. Saya minta maaf lah. Baju ni tetap saya akan pakai, tapi saya nampak satu kekecewaan. Di mana? Kat belakang dia tulis, Made in Bangladesh. Baju keluarga Malaysia. Gambar yang amat berhormat Perdana Menteri 9, sahabat saya, ada sini. Ini yang kita nak dukung. Bila pula keluarga Malaysia, barangan dia buatan Bangladesh. Saya bukan anti mana-mana negara. Saya minta maaf ya. Jangan nanti kata YB Rasani anti mana-mana negara. Bagi saya, tak kira negara mana. Nepal ke, Mongolia ke, Vietnam ke, Bangladesh ke, kita nak barangan buatan Malaysia. Sebab apabila, kenapa saya nak sebut? Saya tak salahkan Timbalan Menteri ya, sahabat saya, Abu Menteri ataupun kementerian ni. Saya tahu pemolehan bukan kementerian ni. Cuma saya harap khas untuk kementerian ni boleh mengutarakan perkara ni dalam mesyuarat kabinet supaya kerajaan membuat satu garis panduan yang tegas. Semua pemolehan untuk produk-produk yang akan dibeli dengan dana peruntukan kerajaan, tak kira kementerian mana, tak kira harga dia macam mana, belilah barangan buatan Malaysia. Kita ajak rakyat. Walaupun pembangkang ada tanggungjawab sama-sama mendukung kempen belilah barangan buatan Malaysia. Kita nak rakyat kita beli barangan buatan Malaysia. Takkan nak kerajaan nak beli barang luar. Jadi sekian itu saja. Saya mohon pandangan ini boleh diterima oleh pihak. Mencelas sikit. Saya mencadangkan supaya Menteri Perpaduan memohon maaf ke atas insiden ini. Barang buatan Bangladesh dalam t-shirt Hari Keluarga Malaysia akan dilancarkan I think hujung minggu ini. Okey, tak saya bawakan, saya cuma nak perkara ni kita ambil iktibar, ambil pengajaran supaya dia tak berlaku lagi. Dah lepas ni kita tak mau salahkan siapa-siapa lah. Bagi saya yang penting kita bergerak ke hadapan, kita pastikan negara kita maju dalam kempen belilah barangan buatan Malaysia. Terima kasih Datuk Pengerusi. Berhormat Rasa. Sebenarnya saya juga banyak berhormat Bacok.